Topik yang kedua adalah tentang isu widescreen dan juga game screen yang terjadi pada iPhone 13 Pro juga 13 Pro Max untuk pengguna di Malaysia sekarang ni. Memang dah ramai gila yang laporkan isu yang sama dekat Twitter, lagi-lagi dekat Facebook group lah. Memang aku rasa macam dah almost everyday benda yang common dah benda tu kan. Orang dah bosan lah kes tu. Orang dah bosan dah. Kes yang sama je setiap hari kan. Tak ada penyelesaian langsung daripada software update. So berikutan dengan isu ni, kita orang nak kongsikan episod kedua lah. Episod pertama dulu kita nak kongsikan tentang coverage untuk isu yang berlaku, which is bukannya solution yang sebenar, tapi dia lebih kepada awareness pada korang semua tentang apa yang tengah berlaku terhadap screen iPhone 13 Pro, dan juga a simple solution untuk buat backup supaya kalau jadi tidaklah hilang data tu semua. Betul, adalah backup. So yang kedua ni memang the exact solution untuk korang buat kalau dah habis warranty ataupun ada warranty, lagi-lagi untuk yang orang dah habis warranty lah. Sebab itu yang paling penting sekali. Kalau dah habis warranty nak claim macam mana kan. Inilah kita nak kongsikan kepada korang semua. First, kita nak kena faham dulu masalah green tint ataupun green screen pada smartphone ni bukannya perkara yang baru. Back then kita ambil Samsung Galaxy S6 dah pernah jadi, S6, S7 ada kan? S7 betul. S9, iPhone 10 yang first OLED screen memang pernah jadi juga, which is memang masa tu ramai gila marah. First day guna dah ada green line. So the worst case adalah sekarang ni lah aku rasa. Totally green dan juga totally white. Bukannya green line, bukannya green tint. Green tint korang kena faham. Green tint tu adalah macam ada display screen yang ada kali hijau sikit. Yang berlaku pada Nothing Phone 1 masa aku guna awal dulu. Dia ada display, boleh touch, boleh tengok dia punya word semua, tapi dia ada kehijauan. Jadi kalau buka display yang berwarna gelap, dark lah, warna hitam semua, dekat nampak itu green tint lah. Green line, ada line-line lah. Bergaris lah. Macam highway lah situ kan. That of green screen, macam sekarang lah. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Nothing. Kau tak boleh sentuh. Either screen tu tu green kan, ada juga putih. Screen korang betul totally white ataupun totally green, memang tak boleh sentuh apa. So macam kau nak guna memang indah dipandang tapi tidak mampu untuk disentuh. Quotes of the day. And dead pixel lah. Dead pixel pun pernah terjadi juga pada smartphone. Dead pixel ada bahagian display yang tiba-tiba situ tak ada. Gelap pun situ kan. Tu awal-awal lah. Awal-awal guna screen semua. Lepas tu burn in. Burn in tahu kan? Tahu. Dia tinggalkan kesan lah. Hijau, biru. Bila kita buka, itu dah ada macam background putih lagi nampak. Water damage macam phone Shakir sebelum ni, iPhone 10R tu. Display dia nampak tapi dia macam warna yang ada macam watermark sikit. Watermark. Lepas tu banyaklah isu screen yang kita pernah dengar sebelum ni kan. Tapi paling famous sekali green lah. Berkaitan dengan green ni aku rasa memang smartphone ni dia ada zarah-zarah atom sampai nak jadi hak lah. Dia ada terkena air hak tu. Mungkin lah. Dia ada zarah atom. Gambar dia. Makin teruk pula green screen. Makin jauh pula kan. Makin jauh pula. Sebagai orang ataupun pengguna biasa, kita bukannya pakar sangat lah dalam bahagian komponen tu kan. So kita tak tahulah dia exact kenapa benda tu terjadi. Tapi secara logiknya kita tahu yang iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max adalah iPhone pertama dengan ProMotion 120Hz dan menggunakan screen OLED daripada Samsung dan juga LG. So far Samsung memang ada bad reputation juga in terms of dia punya quality OLED tu sendiri, yang pernah terjadi pada phone-phone lain juga. Bukan hanya pada phone Samsung, tapi phone lain yang menggunakan panel Samsung pun pernah jadi juga. Recently kita dengar OnePlus lah, OnePlus 80 dan juga 8 kan. Which is OnePlus Malaysia ada bagi extended warranty sampai bulan ni last. So kalau korang yang menggunakan OnePlus 80 ada warranty lagi dan Malaysia set, korang boleh claim secara percuma dekat OnePlus Malaysia lah untuk masalah screen tu. Tapi kalau China set ataupun dah lepas bulan 12 ni, korang boleh meratapi sajalah. Boleh meratapi kalau di isu screen. Sebab OnePlus 80 aku rasa dah 2 tahun. Isu screen juga bukan hanya pernah terjadi pada iPhone 13 Pro ataupun 13 Pro Max, tapi memang Apple pernah admit yang masalah ni pernah berlaku pada iPhone 11, iaitu Ghost Touch. Dia macam tersentuh, bergerak sendiri. Bergerak sendiri tanpa kita sentuh. Dia macam umpama kita touch menggunakan pandangan saja. Atau lebih advance menggunakan niat. Niat dia gerak sendiri kan. So benda tu memang abnormal lah. So that's why Apple buat program gantian skrin percuma untuk iPhone 11. Tapi tak silap aku dah habis lah kot program tu. Aku dah lupa dah. Tapi ada lah. Kalau korang baca tu dia ada lagi lah. Dia tulis kat situ. Dan ada beberapa perkara nak kena concern before korang nak kena hantar tu. Biasanya dia orang akan tengok tak ada kerosakan fizikal yang major, and tak ada pernah rosak, water damage ke apa, dan tak pernah dibuka oleh pihak
Third party third party lah. Biasa macam tu memang diorang boleh je nak repair dan ada program tu kan. Even sekarang ni pun tak silap aku, isu screen iPhone 13 Pro ni, Zevin Azhar ada buat petition dekat dalam Twitter ke Facebook macam tu, untuk kita setujulah pihak Apple, kita vote untuk pihak Apple buat program gantian skrin percuma dekat iPhone 13 Pro tanpa kita go through banyak step. So aku rasa petition dia, benda tu adalah solution yang agak complicated sebenarnya untuk kita buat gantian skrin percuma. Kalau Apple boleh buat solution dengan software update, aku rasa itu lebih bagus. Betul. Menghindari kan. Menghindari dan juga tidak menyusahkan masa orang ataupun tenaga orang untuk pergi claim warranty, untuk nak call. Kan? Lebih baik kita buat software update untuk selesaikan isu ni supaya ke hadapan tak ada orang yang kena. Betul tak? So aku rasa lebih baik kat situ kan. Betul tak? Betul. Sebab kalau kita dapat avoid daripada awal, betul, kenapa kita nak teruskan dengan cara yang susah kan? Betul. Untuk kita nak claim kalau tak ada warranty adalah solution yang boleh dikatakan rumit. Tapi dalam masa sama dia boleh membantu jugalah, at least untuk short term. Betul. Tapi long term dia lebih kepada penyelesaian dari pihak Apple sendirilah untuk kes ni. Sebab yelah, iPhone 13 Pro bukannya baru. Dah lebih setahun baru jadi. That's why kes ni memang bukan kes yang mudah lah. Dia kes yang sangat-sangat rumit lah bagi aku. Yelah, Apple tak ada official statement, tak ada program gantian skrin percuma yang secara official, dan spesifik model je kena. 13 Pro je, 13 Pro Max je, bukannya 14 Pro. Even 14 Pro pun ada kes juga baru-baru ni kan. Tapi bukannya macam ni lah. Dia just green line kan. Baru berapa hari bulan kan? Berapa hari keluar iPhone Pro? iPhone 14 Pro. Hari, dah bulan lah. Bulan dah. 14 Pro dah kira baru juga 2-3 bulan baru kan? Kes tu software update ke memang tiba-tiba jadi? 14 Pro tu actually ada orang kata sebelum update pun dah kena. Tapi tak ramai macam lepas update lah. Kalau tak ramai yang laporkan isu tu, aku rasa factory defect lah. Factory defect kan, itu normal lah. Tapi bila almost every day orang laporkan isu yang sama, green screen, white screen ni, dia bukannya factory defect lah. Aku rasa dia memang totally problem dari problematic. Dari Apple punya side lah, maybe kilang ataupun software update. Sebab kita kena faham, software dengan hardware ni dia nak kena berkalibrasi. Bekerjasama antara satu sama lain untuk software masuk optimize dengan hardware yang kita tahu ini adalah iPhone pertama dengan promotion 220Hz dan juga OLED screen. Dan banyak lagi teknologi yang bagus pada display screen 13 Pro. So bila software tu dia macam ni, tapi screen ni macam ni, dia tak masuk. Bila dia tak masuk, dia ada konflik. Betul. Kalau macam ni dia masuk. Bila dia masuk dia ngam. Bila dia ngam, kita boleh pakai dengan baik. Betul. Bila dia tak ngam, tu ya ada kesan sampingan dia macam green screen atau white screen tu kan. Ya tu. Sebab banyak yang laporkan lepas saja software update. Kalau jadi tiba-tiba tu mungkin itu something yang ada berkaitan dengan perkara lain lah. Tapi ni software update. Especially after iOS 16. iOS 16 lah. After 16.1 dengan 16.2 ramai yang 16.1.1 kan paling ramai. 16.1. 16.1. Ada yang tak sempat nak update 16.2 sebab dah jadi white screen. Oh, okay. Betul. Okay. So that's why aku cakap yang dia berkaitan dengan software kan. Dia tak ngam, dia tak nak berkawan lah. Dia tak nak berkawan tu yang masing-masing mengajuk buat hal lah. Kalau iPhone tu ada warranty, kita tahu just boleh claim warranty sajalah kalau korang ada isu yang berlaku pada iPhone korang. Tapi misal kata kalau dah habis warranty macam case 13 Pro dan 13 Pro Max ni, macam mana kita nak selesaikan, Mel? Solution yang kau tahu setakat ni. Untuk solution yang dah habis warranty, first kita kena call Apple Service lah. Untuk diorang buka report. Ni official Apple support. Kita boleh call nombor ni, memang ada lah nombor official untuk Malaysia punya. Dekat dalam website dia tulis 1800 80 6419. Ni memang official daripada Apple website. Dia tulis kurungan MY, Apple MY. Sini kita boleh call lah dia untuk cakap dan juga laporkan. So bila dah call, dia akan buka report and then dia akan tanya soalan lah pasal macam mana boleh jadi, dan dia akan tanya korang punya Apple ID, email dan juga seri number. Dan seterusnya dia akan advisor untuk korang hantar korang punya telefon dekat switch ataupun mesin yang terdekat lah. Ataupun tanda match pun ada juga kan. Betul, tanda match. IC, service center. So dia akan advise untuk buka report dan juga hantar dekat kawasan terdekat dengan korang lah. So kat situ pun sebenarnya ada kos juga kan. Betul. Dalam RM70 ke RM100 bergantung pada SC tu sendirilah. Tapi normally rate dia macam tu lah. Aku rasa rate tu pun agak nonsense jugalah kan. Untuk kita nak spend duit lagi dengan masalah yang bukan kita buat. So aku rasa itu adalah perkara yang tidak sepatutnya. Kalau case macam ni,
pihak Apple lah kena cover kan. Betul. Diorang yang kena bayar kan. Apa kita pula nak bayar kan. Kita dah ambil masa call dia orang kan. Dah buang masa call orang, nak kena explain lagi. Kalau jenis customer service yang tak nak bagi kerjasama pun satu hal juga kan. Sebab aku dengar juga ada case dekat group Facebook. Macam mana case dia, Syakir? Senang cerita, awal-awal tu dia fight tak dapat. After bebel sejam tu baru dapat. No. Bebel sejam pun still decline, tak dapat juga. And then after half an hour, Apple tu sendiri call. Baru dapat balik. So benda tu take time lah, membazir masa. Memang kena fight betul-betul baru dapat. Macam it's a quite nonsense thing lah. Kalau benda yang kita dah tahu ramai yang almost every day orang report kan. Patutnya jadi easily claimable lah. So dekat post Facebook tu dia bagi tahu mula-mula call macam korang bagi tahu tadi kena call Apple Malaysia. And then if tak boleh juga dia kata cuba call Apple International. Tak tahulah, maybe ada nombor tu nanti. Kalau ada kita orang letak kat bawah lah. A simple step lah. First call Apple Malaysia. Second explain. Bukan buka case apa semua, advice kat mana nak pergi dan sebagainya. Dan ketiga, benda paling penting sekali adalah pastikan iPhone korang tak ada 3 perkara ni. Yang pertama apa Mel? Yang pertama tak ada kena water damage. Kedua, yang kedua tak ada physical yang major lah. Macam dan teruk ke, pecah-pecah ke kan. Phone tu nampak tak rupa phone ke. Betul. Kau jangan mana-mana nak pergi hantar. Memang tengok pun dah kena reject lah kan. Yang ketiga tak pernah pergi hantar third party repair. Ya, tak pernah dibuka oleh pihak luar lah. Ataupun korang sini jangan main-main buka lah. Tengok ada green screen, korang cuba nak tengok apa dalam dia. Mungkin ada gambar ke. Zarah-zarah gambar terlekat situ jadi hijau kan. So jangan mandai-mandai lah kan. So tak ada 3 perkara tu memang proses dia aku rasa smooth and aku boleh katakan 95% boleh claim lah. Walaupun dah habis warranty. Sebab bila baca balik dalam group Facebook tu memang kebanyakannya boleh claim. Case yang tak boleh claim tu memang very minor. Sikit je. Aku rasa dalam 10 tu 1 ke 2 orang tu mungkin ada isu yang 3 tu lah. Isu yang 3 tu lah kan. Tapi kebanyakannya boleh claim lah. Ada satu lagi, kan 3 kan? Ada satu lagi. Maybe kalau phone tu bukan refurbish lah. Jangan phone refurbish. Jangan phone yang korang beli cakap ori. Tapi refurbish. Cakap iPhone dalam Android. Android. Cakap original. New original. Buka-buka dalam penuh stiker. Itu memang tak boleh lah kan. Tapi aku rasa 13 series memang refurbish tak banyak lagi lah. Orang pun tak berani dah jual refurbish sekarang. Ramai nak jual second je, second original kan. Memang banyak isu lah refurbish daripada China punya kalau yang ni kan. Unless kalau refurbish original Apple. Yang memang Apple sendiri jual refurbish tu boleh pakai lah. Memang komponen semua original kan. So itulah antara solution yang dapat kita kongsikan dalam video kali ni. Dan aku harap korang boleh cuba sendiri kat rumah. Kat rumah tau. Kat rumah kan tempat kerja jangan cuba sebab takut bos panggil nanti. Itulah boleh call dulu pihak Apple, explain betul-betul, cakap lah kan, bagilah kuih-kuih sikit ke. Tapi saya baca kat Facebook ada petua dia. Waktu kita call lah, kita kena buat sedih-sedih sikit. Cakap. So adakah kita kena berlakon? Tengok costing dekat nak buat sedih-sedih lagi. Dah 3 costing lah. First costing masa nak kena call, nak kena pergi service center. Second tenaga. Lepas tu ketiga berlakon. Keempat duit lagi, RM70 ke RM100. Banyak betul costing, minyak lagi. Tapi tu lah, call buat sedih-sedih sikit, dia cepat sikit. Itu tips, pro tip maybe. Mungkin boleh pakai, mungkin tak boleh pakai. Aku rasa orang Apple tengok dia pun dah tahu dah. Oh, ni tengok kat sini ni. Orang Apple jangan tengok lah. Kau jangan leak pula kan. So, untuk claim, dia ambil masa 7 hingga 10 hari lah. Kalau kau dah approve kan. Masa lagi kau nak pakai phone apa? 7 hingga 10 hari mungkin boleh pakai. Kalau ada anak lah, pakai telefon anak lah. Tapi kau orang biasa ke pakai Android? Boy, lain macam. Itu pun nak selit Tapi itulah antara proses yang aku rasa actually complicated. Kalau masalah ni terjadi pada Samel yang banyak gila phone, aku rasa okey, dia okey. Saya okey je. Banyak phone, banyak duit kan. Okey. Tapi kalau kena pengguna yang kurang berpendapatan masa tu lah, masa dia beli phone tu mungkin dia tengah kaya. Lepas setahun mungkin dia dah kurang kaya. Down member kan. Mana phone, tak ada phone nak pakai, nak buat business ke apa kan. Hantar GIF kan. Awak down gitu. Awak down gitu. Kena pada pakcik-makcik yang tak tahu apa-apa menahu pasal phone ke kan. Apa ni phone ni dia putih ni, buang lah. Beli phone baru. Kalau macam tu anak dia kena ambil alih lah tugas tu. Kalau mak bapak korang kena kan, try lah solution ni. Aku rasa boleh. Cuma nak kena ni lah, cakap saya sedih sikit. Contoh call kan. Okay, hello. Okay. Okay, call. Okay, ni Apple service ke? iPhone saya rosak lah. Saya baru pakai tu.
Macam tu lah. Cakap je lagi. Okay, Kalau cara kau macam mana? Kalau saya Kau mungkin profesional lah kau. Cakap saya tak boleh menipu, saya Cakap jujur. Kelantan lah. Cakap Kelantan lah. cakap Kelantan lagi cepat. Apa? Kau anak ni, Bel. Kau cakap masa ni 9? Negeri Sembilan macam ni. Eden dah tahu Rai ni ha. Tak boleh apa-apa. Eden nak reboot pun tak boleh ni ha. Eden pergi somban je lah. So guys, aku rasa itu saja antara perkongsian untuk video kali ini. Dan aku harap info yang kita kongsi ni bermanfaat pada korang semua untuk cuba sendiri dekat iPhone korang kalau ada isu yang sama. Dan aku harap takkan kena dekat iPhone korang lah. Lagi-lagi pada pengguna 13 Pro juga 13 Pro Max lah. Dan kalau ada, harap dimudahkan urusannya. Okay? Samuel, kau kata akhir? Itu sahaja. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat ataupun cara untuk korang claim korang punya telefon yang dah habis warranty lah. So, Syakir? Dan kalau jadi dekat family-family korang ataupun maybe family korang dah pakai 13 atau 13 Pro Max, boleh backup and then boleh share lah video ni dekat diorang. Itu saja. Betul. Okay. Terima kasih guys dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye-bye.